Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, syarat kata 6 bulan kepada Linas. Tukar kerajaan adalah berdosa. Kerusi menang juga dalam rundingan UMNO. Calon Barisan Nasional Pakatan Harapan dalam masa terdekat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menggesa KWSP untuk mencapai sasaran tersebut seiring dengan matlamatnya yang mahu membantu pencarumnya. Beliau berkata agar pelaburan dalam negara kumpulan simpanan pekerja ditingkatkan kepada 70% tahun ini. Katanya ia untuk keperluan negara sekarang dan ambil kira keperluan sebahagian rakyat. Anwar turut memaklumkan bahawa beliau telah melakukan perbincangan bersama KWSP dan Khazanah Nasional Berhad bagi mencari pendekatan untuk mengajak anak muda terlibat dengan syarikat pemula. Katanya kita perlukan pendekatan strategik. Ya, kita ada strategi dalam infrastruktur dengan pelaksanaan Plus Express dan terowong smart. Bagaimanapun kita memerlukan pendekatan yang membolehkan anak-anak kita mengambil bahagian lebih dalam ekosistem permulaan yang merupakan salah satu fokus utama pelaburan negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan bahawa kerajaan telah memberi lanjutan selama 6 bulan kepada Linas Malaysia bagi memenuhi syarat pelesenan untuk terus beroperasi di negara ini. Dia berkata lanjutan itu diberikan dengan syarat yang ketat dan perlu dipatuhi. Syarat utamanya adalah untuk memastikan loji Nadin Bumi Linas di Pahang bebas daripada radiasi. Menteri akan memberikan butiran, tetapi daripada pemahaman kami, lanjutan itu bergantung kepada syarat-syarat untuk dipatuhi dengan ketat. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Chang Li Kang akan mengeluarkan kenyataan terperinci mengenai perkara itu. Pada Februari lalu, Lembaga Pelesenan Tenaga Atom bersetuju memperbaharui lesen operasi Linas berkuat kuasa mulai 3 Mac tahun ini untuk tempoh 3 tahun lagi. Namun demikian, ia tertakluk pada syarat-syarat yang ketat. Salah satu syarat tersebut adalah memindahkan kemudahan retak dan larut yang menghasilkan sisa penulenan air laut resap yang berbahaya keluar dari Malaysia sebelum Julai 2023. Syarat lain yang harus dipatuhi Linas termasuk memulakan pembinaan tapak pelupusan kekal, mengemukakan pelan pembangunan kerja dan lapor statusnya, memastikan kilang retak dan larut mereka di luar Malaysia beroperasi pada Julai 2023 dan mempunyai deposit kewangan bagi mematuhi syarat lesen. Linas telah memohon untuk mengetepikan syarat-syarat tersebut dan rayuan mengenai perkara itu didengar pada 28 April lalu. Presiden Parti Amanah Negara Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, cubaan pihak tertentu yang mahu menjatuhkan kerajaan perpaduan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim disifatkan tidak wajar dan tidak baik. Beliau menegaskan mereka tidak bersetuju dengan kerajaan perpaduan boleh menukar kerajaan melalui pilihan raya umum akan datang. Menurutnya, mereka tidak berpuas hati boleh mengkritik dan berkempen kepada orang ramai selain membongkar kelemahan kerajaan, namun perlu guna saluran yang betul untuk menukar kerajaan. Katanya itu cara paling baik, tetapi kalau cukup bilangan kita tidak boleh buat apa-apa. Anwar turut menegaskan bahawa beliau bukan Perdana Menteri seperti sebelum ini yang mengelak untuk berdepan dan berentap dalam soal siapa mempunyai keabsahan di Parlimen. Beliau turut bersedia berdepan usul berkenaan dalam sidang Parlimen pada bulan Mei ini dan tidak akan mengelakkan sebarang usul dibawa oleh pembangkang. Muhammad Sabu berkata beliau bersetuju dengan pendirian Anwar mencabar mana-mana pihak yang mendakwa mempunyai akal bersumpah mencukupi untuk membentuk kerajaan baru dan menjatuhkan kerajaan sedia ada ke Parlimen. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata jika kerajaan benar-benar ingin menghapus rasuah, cara terbaik ialah dengan menghadkan perbelanjaan oleh parti semasa pilihan raya. Beliau turut mencadangkan jumlah bendera, spanduk atau papan iklan dihadkan bagi setiap kawasan ditandingi pada pilihan raya bertujuan menjimatkan perbelanjaan sekaligus mampu mengurangkan risiko rasuah. Katanya umpama jika jumlah bendera atau spanduk atau papan iklan dihadkan bagi satu-satu kawasan ditandingi, perbelanjaan boleh dikurangkan. Katakanlah jika parti letak calon dalam satu kawasan, hanya 100 bendera, 20 spanduk dan 2 papan iklan besar, maka kos kempen tidak akan menjadi tinggi, sehingga antara parti yang kaya dan miskin akan jadi lebih adil. Dr. Mahathir berkata sogokan boleh dikurangkan dengan orang ramai menggunakan kamera untuk merekod dan melapor. Beliau berkata pihak polis dan badan pencegahan rasuah juga boleh menggunakan kamera. Beliau berkata juga jika terdapat 3 kes sogokan, pencalonan parti berkenaan perlu dibatalkan. Katanya memang sogokan kepada pengundi boleh bersembunyi. Tetapi amanah sogokan secara terbuka seperti dilakukan dalam PRU15 akan dikurangkan. Sedikit sebanyak ia berkesan dalam pengurangan sogokan.
Jika 1-2 kes dikenakan tindakan, parti akan lebih berjaga-jaga dan tidak akan sogok wang secara yang tidak boleh dikesan. Pada masa sama, Dr. Mahathir berkata, apa paling penting adalah menghadkan kegairahan memasang bendera, sepanduk dan papan iklan dikurangkan. Katanya pertandingan akan jadi lebih adil, yang kurang kewangan pun boleh harap menang. Di masa sama, rasuah akan dikurangkan kerana kempen tidak perlu dana yang besar. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi berkata, rundingan kerusi bagi pilihan raya negeri bukan satu-satunya pertimbangan yang diambil kira bagi rundingan kerusi berkenaan. Bagaimanapun katanya Selangor akan mengambil kira kerusi yang telah dimenangi Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Untuk kemenangan kerajaan perpaduan di negeri Selangor, kita di peringkat negeri telah mengadakan perbincangan tentang soal pembagian kursi. Biarpun belum dimutamatkan, kita yakin komposisi pembagian itu akan mengikut beberapa kesesuaian dari kursi-kursi yang telah dimenangi oleh BN sendiri, yang dimenangi oleh parti-parti dalam PH. Namun kami merasakan bahawa asas PRU ke-14 dan ke-13 saja tidak boleh digunakan sebagai basis untuk kita memutamatkan kursi itu, dan tentunya Datuk Ira Megat, pengurusi perhubungan Selangor, dan juga Datuk Seri Amiruddin telah mengadakan perbincangan, dan kami telah mengambil keputusan perbincangan harus diadakan antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Pada pilihan raya 2013, Barisan Nasional memenangi 12 daripada 56 kerusi DUN di Selangor, manakala Pakatan Rakyat ketika itu memenangi 44 kerusi. Pada PRU 14, PH meluaskan penguasaan mereka di Selangor dengan memenangi 51 kerusi, manakala BN memenangi 4. 6 kerusi PH dimenangi oleh Bersatu yang merupakan parti komponennya ketika itu, manakala PAS memenangi 1 kerusi. PAS dan Bersatu kini bersekutu dalam PN, manakala BN dan PH bekerjasama selepas membentuk kerajaan persekutuan. Pada 2 Mei lalu, UMNO mencadangkan agar parti itu diberikan 22 kerusi ADUN dalam pilihan raya Selangor akan datang. Ketua Pemuda UMNO Selangor Muhammad Imran Tamrin berkata, cadangan UMNO adalah untuk mengetengahkan sekurang-kurangnya seorang calon DUN di setiap 22 kerusi parlimen di negeri itu. Imran berkata formula ini termasuk UMNO dibenarkan mempertahankan semua 5 kerusi yang disandangnya dan meletakkan calon bagi kerusi di mana penyandangnya telah keluar parti, iaitu Batangkali, Ceram, Selat Kelang, Dengkil, Gombak Setir dan Bukit Antarabangsa. Bagaimanapun katanya UMNO Selangor tidak menerima sebarang maklum balas berhubung cadangan itu daripada jawatan kuasa parti itu yang kini sedang merundingkan Pakatan Sepakat. Wakil Pakatan Harapan dan Barisan Nasional akan memutuskan beberapa perkara melibatkan pilihan raya negeri di 6 negeri dalam masa terdekat. Menurut Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim, antara perkara yang akan diputuskan itu melibatkan pembahagian kerusi, calon dan strategi bagi kempen PRN tersebut. Menurut Anwar, pimpinan parti lain yang tidak bertanding dalam PRN akan terus memberi sokongan sebagai tanda kesepaduan dan kerjasama antara kerajaan perpaduan. PRN persiapan pilihan raya negeri, 6 negeri, walaupun dia banyak melibatkan BN dan PH, tapi kita juga akan undang parti-parti yang ada cawangan atau gerakan di Semenanjung. Pimpinan parti lain yang tidak bertanding akan terus memberikan kerjasama dan sokongan untuk menunjukkan kesepaduan dan kerjasama dalam kerajaan perpaduan. Rundingan ini diteruskan dan dalam masa singkat mungkin wakil PH dan BN akan memutuskan beberapa perkara, pembahagian kursi, calon dan strategi kempen. Anwar berkata perkara lain dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Perundangan Pimpinan Kerajaan Perpaduan Malaysia adalah soal Konvensyen Nasional Kerajaan Perpaduan yang akan berlangsung pada 14 Mei ini. Macam beberapa negeri yang dipimpin oleh UMNO, kita terima. Beberapa negeri lain yang dipimpin oleh komponen PH juga diterima. Saya ingat itu bukan isu yang dipertikai. Tapi saya serah pada kebijaksanaan pimpinan di negeri yang harus memulakan rundingan secara lebih kemas dan kemudian mengemukakan kepada pimpinan pusat. Sekian berita pagi di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.